Okey. Tindakan terkawal. Dari segi definisi, tindakan terkawal adalah tindakan yang disedari dan berlaku mengikut kemahuan seseorang. Okey, tindakan terkawal ini diintegrasi dan interpretasi maklumatnya di cerebrum. Okey, contoh tindakan terkawal apa dia? Contohnya, mengambil buku, tulis, mewarna, menari, menyanyi, macam-macam lagi. Mengikut kemahuan seseorang, itu adalah tindakan terkawal. Dan ia diintegrasi dan interpretasi di bahagian cerebrum otak. Seterusnya, tindakan luar kawal adalah tindakan yang berlaku secara automatik, iaitu tidak dikawal mengikut kemahuan seseorang. Dia tidak dikawal. Dan integrasi dan interpretasi maklumat tindakan luar kawal ini adalah di medula oblongata. Tindakan luar kawal contohnya apa? Denyutan jantung, proses peristalsis dan sebagainya. Yang ketiga adalah tindakan refleks. Tindakan refleks ini adalah satu gerak balas automatik yang berlaku dengan sangat pantas tanpa dikawal atau disedari oleh otak. Contohnya, terkena ceret elektrik panas, kan? Kita alihkan tangan. Bila lutut kita dipukul, okey, disentak, kita akan alihkan tangan. Bila siku kita disentak pun sama. Itu adalah tindakan refleks di mana ia berlaku secara automatik tanpa dikawal, tanpa disedari oleh otak. Tindakan luar kawal ini hanya melibatkan otot rangka dan saraf tunjang sahaja. Laluan impuls saraf dari reseptor, bermula dari reseptor yang dirangsang sehingga ke efektor, kita panggil ia sebagai arca reflex. Okey. Kita tengok yang pertama, arca reflex dalam sentakan lutut yang terlibat hanyalah dua neuron sahaja, iaitu neuron afferent dan neuron efferent. Yang tak terlibat adalah interneuron, kan? Okey, kita tengok yang pertama. Tukul refleks. Okey, tukul refleks diketuk pada tempurung lutut kamu. Tempurung lutut kamu bila terkena dengan tukul refleks, ini adalah rangsangan. Jadi, bila ada rangsangan, ia akan merangsang reseptor regangan. Kat sini ada reseptor regangan. Ia akan merangsang reseptor regangan, menyebabkan impuls saraf ini tercetus pada neuron afferent. Tercetus kat mana mula-mula? Di bahagian dendrit neuron afferent. Okey, kemudian impuls saraf tadi dia akan merentasi sinaps di antara neuron afferent dengan neuron efferent. Okey, neuron afferent dengan neuron efferent, tak melalui interneuron. Okey, melalui neuron efferent, dendrit badan sel, melalui axon, terminal axon. Okey, neuron efferent ke terminal axon, hujung sekali apabila ia sampai di bahagian efektor, apa yang akan berlaku adalah efektor akan buat apa? Akan alihkan, akan menyebabkan kaki ditendang ke hadapan. Dan itulah yang kita namakan sentakan lutut. Okey, dalam kes sentakan lutut ini, efektor kita adalah otot quadriceps.
otot quadriceps ini dia terletak di sini. Okey, di lutut, otot quadriceps. Menyebabkan kaki kita tersentak ke hadapan, tersentak ke atas. Okey, yang kedua adalah arka refleks bagi tindakan menarik tangan daripada objek panas. Okey, ini tindakan refleks menarik tangan daripada objek panas ini ia melibatkan 3 neuron, iaitu efferent, interneuron dan efferent. Okey, tengok yang pertama. Apabila ada rangsangan objek panas, okey, apabila ada rangsangan objek panas, reseptor deria pada kulit yang mengesan kepanasan tadi, okey, reseptor ni tadi akan cetuskan impuls pada neuron efferent. Neuron efferent. Okey, neuron efferent dia akan hantar impuls saraf. Dia akan hantar impuls saraf ke interneuron. Okey, dalam masa yang sama, interneuron pada saraf tunjang ini akan hantar maklumat, akan hantar impuls ke otak. Okey, dalam masa yang sama. Seterusnya, kita akan tengok interneuron pada saraf tunjang tadi. Okey, bila otak dah tafsir semua, interneuron pada saraf tunjang akan hantar impuls saraf ke neuron efferent. Okey, melalui neuron efferent akan hantar impuls saraf ke effector. Effector dalam kes ini adalah otot biceps. Otot biceps akan mengecut menyebabkan tangan tertarik ataupun tangan menjauhi ceret tersebut, menjauhi objek panas tersebut. Okey. Ya, boleh ya. Tengok lagi sekali daripada objek panas. Reseptor deria akan rangsang impuls saraf. Okey, akan pergi ke neuron efferent. Neuron efferent akan ke saraf tunjang. Okey, ini saraf tunjang. Pada waktu yang sama juga dia akan hantar maklumat, hantar impuls saraf ke otak. Okey, the interneuron kat sini, interneuron akan ambil impuls saraf dari neuron efferent, kemudian daripada interneuron ke neuron efferent, kemudian hasilkan tindak balas melalui effector, iaitu otot biceps. Otot biceps mengecut, otot triceps mengendur.